Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Isnin 2 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 12 Julai 2021, kita sambung pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Hikayatun fiqhiyah, hikayat-hikayat yang diambil daripada kisah-kisah fiqh. Para pelajar sekalian, hikayat kita pada kali ini berkisar tentang anwa'u as-sadaqat. Berbagai jenis kategori sedekah. Maknanya abwabul khairat, pintu-pintu kebajikan itu sangat luas. Pintu kebajikan, pintu kebaikan itu sangat luas. Kita masuklah di mana pintu yang sesuai dengan kita. Ini masalah maksud pintu di sini, iaitu pintu kebajikan, pintu khairat, perkara-perkara yang baik. Adapun pintu kewajipan seperti solat fardu, puasa fardu, itu tak boleh kita nak pilih. Saya nak jadi orang baik, nak solat. La, wajib kena jadi orang baik. Wajib kena solat. Cuma yang kita kata pilihan di sini, iaitulah amal-amal sunat, amal khairi, amal kebajikan. Baik, kita masuk kepada hikayat yang ke-64. An Zaid bin Salam an Abi Salam. Qala Abu Zarrin radhiyallahu anhu, ala kulli nafsin fi kulli yawmin tala'at fihi syamsu sadaqatum minhu ala nafsihi. Di atas setiap jiwa diri, setiap hari terbitnya matahari padanya, maka dia kena sedekah sadaqatun minhu, daripadanya kita kena sedekah. Di atas diri kita ni kita kena sedekah. Maknanya setiap hari kena sedekah. Tak kiralah sedekah subuh ke, sedekah duha ke, sedekah zuhur ke, yang penting ada sedekah. Qultu, Abu Zar radhiyallahu anhu, dia tanya, ya Rasulullah, min aina atasaddaqu wa laysa lana amwal? Bagaimana saya nak sedekah? Saya ni bukannya ada harta, ya Rasulullah. Ini Abu Zar ni di antara sahabat yang zuhud. Yang zuhud, tak banyak harta dia. Qala, dengar para jemaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, li'anna min abwabis sadaqati, sebahagian daripada pintu-pintu sedekah itu, dalam hadis ini ada senaraikan kepada kita 14 perkara, 14 kategori sedekah, 14 jenis sedekah daripada 3 kategori. Kategori sedekah ada 3, yang disebut dalam hadis ini ada 14 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau eloknya kalau boleh dinomborkan dia. Yang pertama, at-takbir. Kita mengucap Allahu Akbar, sedekah. Subhanallah, 2. Alhamdulillah, 3. La ilaha illallah, 4. Astaghfirullah, 5. Menyuruh ta'muru bil ma'ruf, menyuruh orang buat baik, 6. Tanha anil munkar, larang orang buat munkar, 7. Wa ta'zilu syauka an tariqin nas wal azma wal hajara. Kita buang duri-duri, batu-batu, al-hajar, batu juga, tulang, batu yang duduk tengah jalan orang, kita buang tak tepi, sedekah. Maknanya kita tengok atas jalan ni ada batu, ada kayu, ada apalah sampah-sampah, tak tepi. Yang ke-9, tahdil a'ma. Kita pandu orang buta.
Pakcik nak pergi mana? Sini, mai saya bawa. Tarik dia bawa. Yang ke-10, tusmi'ul asama al-asamma wal abkama hatta yafqah. Kita mendengarkan orang tuli, tusmi'ul al-asam, maknanya orang yang tak dengar tu kita beri dengan bahasa isyarat ke apa. Wal abkam, orang yang tak boleh bercakap, hatta yafqah, sehingga dia boleh faham. Tak kiralah bahasa isyarat ke bahasa apa saja, biar dia boleh faham. Orang bisu, orang pekak, ajar dia. Yang ke-11, wa tadullul mustadilla ala hajatin lahu qad alimta makanah. Kamu tunjuk tempat yang orang perlu kepada tempat itu yang kita tahu. Contohnya orang ni sakit, dia nak cari hospital, klinik ataupun farmasi ataupun apa saja keperluan, kereta dia rusak tepi jalan, dia perlu kepada mekanik, pemain, kita kata saya kenal, ni kawan saya, kita tahu tempat, bawa dia pergi. Yang ke-12, wa tas'a bi syiddati saqaika ila al-lahfanil mustaghis. Kamu segera pergi dengan dua kakimu itu kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Orang nak perlu pertolongan, kita pergi cepat. Tak kira kita dengar orang ni ada susah, langsung kita pergi. Yang ke-13, wa tarfa'u bi syiddati zira'aika ma'ad dha'f. Kamu angkatlah dua lengan kamu ini bersama dengan orang lemah. Maknanya kita pergi tolong dia. Yang tadi kita berlari pergi bagi bantuan orang lemah air, orang tenggelam, orang lekak di mana-mana tempat, itu kita pergi. Dia panggil ighasatul lahfan. Maknanya pergi bantu orang yang sedang memerlukan pertolongan. Yang ke-13 tadi, makna tangan kita ni bergerak sentiasa membantu orang lemah. Yang kata Nabi, kullu zalika min abwabis sadaqati minka ala nafsik. Semua 13 perkara tadi adalah merupakan sedekah ke atas diri kamu. Maknanya benda kita boleh buat tanpa guna harta. 13 perkara ni Nabi tak sebut bersedekah dengan harta, dengan fulus, tak ada. Semuanya guna tenaga, makna diri kita boleh sedekahkan. Kita infak diri kita untuk mengajar orang. Yang ke-14, ini khas untuk kita je, orang tak boleh campur orang lain. Walaka fi jima'i zaujatika ajrun. Abu Zar, kamu bersetubuh jima' isteri kamu juga dapat pahala. Sedekah juga itu. Kejut Abu Zar. Kaifa yakunu li ajrun fi syahwati? Ya Rasulullah, bagaimana saya boleh pahala? Kan duduk dengan isteri ni suka-suka, seronok-seronok je, syahwat je. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita guna satu analogi bercakap dengan Abu Zar supaya jelas masalah ini. Ya Abu Zar, ara'aita law kana laka waladun fa'adraka wa rajauta khairahu famat. Bayangkan bagaimana kalau kamu ada seorang anak yang telah besar, balik dah dia tu, remaja dah, muda dah dia, yang kamu mengharapkan dia akan menjadi penolong kamu bila kamu tua nanti. Famata, tiba-tiba dia mati awal, mati muda, tengah umur muda, tengah kita sayang dia mati. Apa nak buat? Akunta tahtasibuhu bih. Adakah engkau mengharapkan pahala dengan kematiannya itu? Qultu na'am. Ya Rasulullah, saya mengharapkan pahala. Kalau saya bertempik, saya meraung, saya meratap, tak ada faedah. Qala, Nabi bertanya, fa anta khalaqtahu? Anakmu tu mu kau buat? Qala balillah khalaqah. Allah yang menjadikan dia. Saya usaha je. Qala fa anta hadaitahu? Engkau beri hidayah kepada anakmu? Qala balillahu hadahu. Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada dia. Aku hanya boleh membimbing, tapi hidayah kuasa Allah. Kan? Qala fa anta tarzuquhu? Engkau kah beri rezeki kepada budak anakmu? Qala balillahu kana yarzuquhu. Allah yang beri rezeki, bukan saya. Saya cari makan je. Qala sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Demikianlah. Farda'hu fi halalin. Kamu letaklah syahwat kamu itu di tempat yang halal kepada isteri yang dikahwini. Wajannibhu haramah,
jauhkan dia daripada benda-benda yang haram. Fa insyaallahu ahyahu, ada kalanya Allah Taala nak dia hidup, daripada hasil dari persetubuhan tu keluar anak itu hidup. Wa insya amatahu, ada kalanya anak itu mati. Walaka ajrun, engkau boleh pahala. Masya-Allah. Jadi dalam perbincangan kita ni, para jemaah, para pelajar, kita dapat 3 kategori sedekah. 3 kategori sedekah. Hadzal hadis rawahu Ahmad wal lafzu lahu. Wa rawahu aidan Muslimun wa Abu Dawud wal Baihaqi bi alfaz mukhtalifah. Jadi makna dia berbeza-beza, tapi hadis tu asalnya ada dalam Muslim dan dalam riwayat-riwayat yang lain. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawab dianya menunjuk ta'addud abwab as-sadaqah. Hadis ini menunjuk kepada kita beberapa jenis kategori sedekah dan pintu-pintunya sangat luas. Hatta liyasiru minha. Simple je sedekah. Jalan tengok batu, angkat letak tepi, sedekah. Kita pergi masjid tengok ada sampah kat tangga, ambil campak dalam tu sampah, sedekah. Apa nak kata? Iza qusida bihi wajhullah. Ini syarat. Semua perbuatan kamu tadi, tolong orang, bantu orang, melepaskan susahan orang, angkat sampah dan sebagainya, dengan syarat hendaklah dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Apa dengan harap apa? Kita lakukan dia tu semata-mata kerana Allah, bukan kita lakukan kerana nak tunjuk kepada orang. Baiklah, hadis ini mengajar kepada kita erti keikhlasan, dan kita lakukan semua perkara tadi dengan niat kerana Allah Azza wa Jalla. Buatlah apa saja yang kita mampu. Buatlah perkara-perkara yang kita mampu, maka dianya berpahala apabila kita lakukan kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kerja-kerja kita hari ini perlu sangat kita muhasabah balik. Adakah semua benda kita kena tayang? Adakah semua sedekah yang kita beri kita kena tayang? Adakah amalan kita bantu orang kita kena publish, pamerkan? Tengoklah masalah dengan mafsadah. Yang perlu, kalau perlu kita tayang, kalau perlu kita kalau tak perlu kita simpan. Bukan semua. Maknanya kita nak biar pahala itu berjalan seiring dengan amalan yang kita lakukan. Kalau tidak, kita rugi. Buat pahala letih-letih, tak buat kerja baik-baik letih, tapi tak dapat pahala. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada 10 perkara perbincangan dalam kisah ini. Yang pertama, rawi al-hadis, nama dia Zaid bin Salam bin Abi Salam Al-Amtur Al-Habashi Ad-Dimashqi. Jarang kita dengar nama ni, kan? Dia riwayat hadis daripada nenek atuk dia, wa Adi bin Arta'ah, wa Abdullah bin Farrukh, wa Abdullah bin Zaid al-Azraq. Daripada dia, adik-beradik dia, Muawiyah dan Yahya bin Abi Kathir. Yahya ni kita selalu dengar nama. Rawi yang mencerita, yang berdoa tentang menyambut Ramadan, kan? Yahya bin Abi Kathir meriwayatkan. Wal Hadrami bin Lahiq qala anhu an-Nasa'i wa Abu Zur'ah ad-Dimashqi wa Ad-Daruqutni thiqatun. Maknanya Zaid bin Salam ni dari sudut riwayat hadis thiqah, maknanya dipercayai. Ini di antaralah. Wa qala Ya'qub bin Syaibah thiqatun saduq. Zakara Ad-Daruqutni Zaid bin Salam fi rijal al-Bukhari fi sahih. Qala al-Hafiz Ibn Hajar zakarahu Ibn Hibban fi thiqat. Wa qala al-Ijli syamiyun la ba'sa bihi. Tapi tidak dinyatakan bilakah tarikh wafat Zaid bin Salam. Yang kita kata rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat, cuncuri rahmat kepada rawi al-hadis yang disebut namanya ini. Baik, sahabiyul hadis yang menceritakan hadis ini daripada Nabi SAW, siapa dia? Iaitulah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, nama dia, betapa susahnya para ulama mencari nama Abu Dzar. Ada orang kata nama dia Jundub bin Junadah. Inilah yang masyhur. Kalau kita masuk dalam periksa,
Ustaz tanya, apa nama Abu Zar? Kita jawab Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Maka sahihlah jawapan itu. Ada yang mengatakan nama dia Burairah. Waqila ibnu Jundub, waqila ibnu Ishriqah, waqila ibnu Jundub bin Abdullah, qila ibnu Sakan. Kata di para pengkaji, aku sebut nama ni bukan nak suruh pening, nak suruh kamu tahu betapa susahnya ulama-ulama pengkaji nama-nama sahabat ni nak isbatkan nama kepada Abu Zar dan juga beberapa orang sahabat yang lain seperti Abu Hurairah dan lain-lain sahabat yang banyak dia punya nama. Baik. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali puji Abu Zar, dia kata apa? Abu Zar ni nama masyhur dia Jundub bin Junadah bin Qais bin Amru bin Mulaid bin Sughaib bin Haram bin Affan. Dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayat daripada Abu Zar ni khalqun katsir, ramai rawi yang lain. Apa Sayyidina Ali kata? Abu Zar wi'aun muli'a ilman. Abu Zar ni bekas tempayan lah kita kata, bekas yang penuh dengan ilmu. Uqiya alaihi, tapi diikat mucung dia, kepala tempat lubang keluar ilmu tu diikat, maka falam yakhruj minhu syai', tak banyaklah ilmu dia disebarkan. Wa an Abi Dawud lam yashhad badran walakin Umar alhaqahu wa kana yuwazib Mas'ud fil ilmi. Dia ni tak sempat pergi peperangan Badar dan level dia dari sudut ilmu lebih kurang dengan Abdullah bin Mas'ud. Mana sama-sama orang alim. Dia mati di Ar-Rabazah, lebih kurang 150 km dari Madinah, nak pergi ke arah Qasim. Wa salla alaihi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pergi Madinah, dia tengok ada orang mati tepi jalan, dia pergi uruskan jenazah sahabat Nabi, nama dia Abu Zar. Summa mata ba'dahu Yazid. Ibnu Mas'ud mati je lepas pada tu. Wa manaqibuhu wa fadailuhu kathiratun jiddan. Riwayat dia, kelebihan dia banyak sekali. Jadi alhamdulillah kita telah pun sebut kisah Abu Zar ni dalam hikayat, beberapa hikayat yang awal-awal dulu. Hikayat yang ke-27, yang ke-40, 43, yang ke-58 dalam siri saya ni. Kalau siri mu'alif lain dia punya nombor. Baiklah para pelajar sekalian. Yang ketiga, isu yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddih, telah menjelaskan kepada kita dalam hadis ini, ala kulli nafsin, setiap diri itu, tak kira dia tu muslim ke non muslim, mesti ada sedekah. Mesti ada sedekah. Apa dia sedekah? Sebagaimana dalam hadis Abu Zar yang lain, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, setiap sendi kita ni kena sedekah. Ni sendi dalam tubuh kita ni kita kena sedekah. Tanda syukur sebab dia bergerak. Hadis ni riwayat Muslim. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Muslim, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala 60 wa 300 mafsil. Setiap manusia ada 360 sendi yang bergerak. 360 sendi. Saya buat kira-kira mudah ya. Saya kata kalaulah kita kena bayar tol setiap sendi 20 sen, bermakna satu hari kita kena bayar berapa tol? Tuan-tuan tolong kira. 20 sen kali dengan 360 sendi. Berapa sehari kena bayar? Baiklah. Al-hadis hada rawahu Muslim. Maknanya setiap hari kita ada 360. Kemudian Nabi SAW tutup pintu susah hati para sahabat dengan menyatakan anwa'us sadaqah yang mampu dibuat walaupun dengan apa? Tak perlu kepada duit. Sebab bukan semua orang ada duit. Di antara hadis Abu Zar tadi, hadis yang panjang, Nabi kata cukuplah kalau dia sebagai tanda syukur sendi tulang belulang dia ni bergerak dengan dia solat 2 rakaat duha. Tuan-tuan dan puan-puan, solat duha jalan ke tak jalan?
jawabnya jalan, kita kata itu tanda syukur. Alhamdulillah. Yang keempat, kita duk fikir, Nabi kata kena sedekah, adakah dia menjadi suatu kewajipan kepada kita ataupun tidak wajib? Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, arahan Nabi SAW kita dah belajar dalam ilmu sunnah. Ilmu sunnah, arahan Nabi itu ada dua kategori. Satu yang berbentuk wajib, satu lagi dia panggil mandub ataupun sunat. Jadi arahan-arahan yang disebut di sini adalah dalam bentuk sunnah. Dalam bentuk perkara sunat. Perkara sunat maknanya galakkan melakukan kebajikan melalui pintu-pintu yang banyak. Karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut hadis tentang sendi-sendi kita ni. Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, babu fi bayani kasrati turuqil khair. Bab pada menyatakan banyaknya jalan-jalan kebajikan. Jadi saya kata tuan-tuan dan puan-puan yang rasa nak panjangkan perbincangan tentang tajuk ini, saya pergi kepada syarah kita kepada kitab Riyadhus Salihin. Syarah kita kepada Riyadhus Salihin, pada di saat itu kita ada huraian dalam bab ini. Bab banyaknya jalan-jalan kebajikan. Alhamdulillah. Maknanya ini semua sunat. Kalau tidak sunat, lahalakan nas, ramai orang binasa. Alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah. Arahan Nabi dalam perkara ini berbentuk sunat. Dan mungkin ada kalanya naik kepada wajib. Contoh kita kata, kita lalu tengah jalan. Tiba-tiba ada batu seketul gini. Batu ini kalau dilanggar oleh motor, sah motornya akan terbalik. Maka bukan lagi sunat. Wajib kita kena berhenti, angkat batu atau kayu ni, letak tepi. Kalau tidak, kita tengok kita tak selamatkan orang, maka kita juga berdosa kerana membiarkan benda yang berbahaya itu berlaku kepada orang yang akan datang. Baik kita tengok, oh saya tak mampu nak buatlah, lambatlah bendera ke apa benda, isyarat benda ni saya tak mampu nak angkat seorang, berhenti, kita gotong royong tolong angkat. Jadi boleh, contohnya benda berjatuh, batu besar jatuh daripada lori kan, ataupun kotak besar jatuh daripada lori kargo jatuh, kita kena usahakan. Maknanya yang sunat tadi ada kalanya jadi wajib apabila dianya berbentuk perkara yang membahayakan kepada orang yang lalu kat situ. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang kelima. Kita nampak di sini sedekah yang Nabi kita salah sebut dalam hadis ini ada 3 zumar, 3 kelompok, 3 kategori. Yang pertama al-qauliyah, sedekah dengan kata-kata. Yang kedua sedekah dengan perbuatan. Yang ketiga sedekah dari sudut naluri, syahwat, keinginan manusia. Tiga-tiga sekali ada. Cuma bagaimana tiga-tiga ni nak jadi sedekah supaya ianya sempurna, menjadi berfaedah dan berpahala? Jawab dia, kulluha la budda fiha minal ikhlas. Semua yang kita buat tadi mesti melalui lorong ikhlas. Kalau tak ikhlas, jangan cakap, apa benda pun tak jadi, kan? Baik. Yang pertama, kita bagi contoh kepada az-zumrah al-qauliyah. Apakah bentuk sedekah melalui kata-kata? Melalui kata-kata. Dalam hadis ini Nabi sebut bentuk zikir. Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang saya namakan zikir 4 kalimah yang kita ada kempen ini bentuk sedekah. Sedekah diri kita kena banyak zikir. Dan istighfar. Amar makruf, minta orang buat benda baik. Larang benda mungkar, kita tengok orang buat mungkar, kita larang. Baik, alhamdulillah. Wal kalimatu tayyibah, dan juga ucapan yang baik. Orang kita jumpa dengan orang minta sedekah contohnya. Kita tak mampu nak sedekah, kita kata apa? Tuan, minta maaf lah, saya tak ada duit, tapi eloknya tuan, boleh je kita bantu-bantu, maknanya cakap yang baik. Alhamdulillah, ini dipanggil kalimah at-tayyibah.
Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, dalam sendi manusia ni setiap hari ada sedekah. Nabi sebutlah sedekahnya lebih kurang yang kita tadi juga, hadis Abu Zar tadi. Ta'dilu baina, yang tak sebut lagi ta'dilu baina snaini, mendamaikan antara dua yang berkelahi, sedekah. Tu'inur rajula fi dabbatihi, kita bantu orang naik atas kenderaan dia. Untuk dia besar, nak naik tak boleh, kita tolak dia, angkat dia, sedekah. Tolong holorkan barang-barang dia, sedekah. Kan? Wal kalimatu tayyibatu sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang kita berjalan ke masjid, sedekah. Masya Allah. Ini tambahan daripada hadis Abu Zar. Tuan-tuan tandalah, tadi 14, mungkin sudah jadi 17 ke berapa dah. Baik, kategori yang kedua, sedekah dalam kategori yang kedua, az-zumrah al-fi'liyah, iaitu sedekah dari sudut perbuatan. Di antaranya yang disebut dalam hadis tadi, azlus syauk, buang duri, tulang-tulang, batu-batu yang menyakiti orang di tengah jalan, kita tak tepi, sedekah. Apa lagi tadi? Bantu tunjuk jalan kepada orang buta, mengajar orang tuli, orang pekak, dengan bahasa-bahasa yang dipahami, bahasa isyarat ke apa benda. Tunjuk jalan orang yang perlu kepada tempat, jalan ke tempat. Bantu orang-orang yang susah, yang dalam kecemasan, seperti orang lemah air, kebakaran, aksiden, kita bantu. Pergi tolong orang yang susah. I'anatus sani', bantu orang buat kerja dia tak boleh nak buat, kita tolong, buat macam ni, potong kayu macam ni, ini ajar. Ataupun mana-mana amalan perbuatan yang dia tak pandai, kita ajar, kita tolong. Kafus syarr anin nas, tahan diri daripada melakukan benda tak baik kepada orang. Dafn azza fil masjid, keluarkan benda tak baik daripada masjid. Ataupun kalau zaman adalah hadis ni, dia ikut yang dulu, zaman Nabi dulu, masjid lantai dia dengan pasir, bolehlah kita pergi tanam kat bawah tu ya. At-tabassum fi wajhil muslim, kita senyum ke muka orang Islam. Kita jumpa sama-sama Islam, assalamualaikum ya akhi, senyum, sedekah. Wa antal qa'aka bi wajhin taliq, jumpa kawan dengan senyum, sedekah. Dan al-adlu baina itsnaini, mendamai antara dua orang yang berkelahi. Kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan ke masjid, sedekah. Al-ihda'u ilal jiran, sedekah, bagi hadiah kepada jiran tetangga, sedekah. Kasratul wudu, banyak ambil wudu. Setiap kali wudu batal, setiap kali kita masuk tandas bilik air, ambil wudu. Bukan nak solat, tak payah solat lah, dah kamu buang air, batal wudu, ambil baru. Gharsus syajar, tanam pokok, biniyati, tanam pokok dengan niat, sesiapa yang makan daripada pokok aku ni, sedekah. Ni dak ni ada pakcik ni, bila orang pergi, budak-budak pergi ambil makan buah pokok jambu dia ke pokok mangga dia tebang pokok tu. Serabut aku budak ni makan buah aku, tak minta izin, tebang. Ini hilang sedekah dia. Biarlah, kita tak suruh dia ambil, tapi kalau dia ambil kita niat sedekah, boleh pahala kan. Maka kata Nabi, semua kata-kata tadi, perbuatan kita tadi duduk dalam kategori hadis kullu ma'rufin sadaqah. Nabi sebut setiap benda baik itu sedekah. Setiap benda baik sedekah. Habis kita. Mau buatlah apa saja pun, asalkan benda baik, sedekah. Dengan niatkan Allah Ta'ala. Jangan niatkan seorang puji-puji kan. Susah kita macam ni. Baik. Zumrah yang ketiga. Kategori yang ketiga, asyahwaniyah. Sedekah dari sudut keperluan syahwat, ataupun orang panggil naluri kita yang suka-suka, hobi suka ni, boleh jadi sedekah juga. Apa dia sedekah? Mula'abatuz zaujah. Dengar, encik suami dengar. Bermain-main, bergurau senda, gembirakan isteri, sedekah. Ini kena banyak kali lah musim-musim PKP ni. Jangan pula asyik duk marah ke bini ya. Musim PKP ni, lambat buat air pun marah. Apa saja pun marah, celek putih mata. Kalau aku duduk di restoran bukan macam ni,
Macam mu ni buat. Baking dia dengan bini teh. Lah. Mudah abah maknanya bergurau senda dengan isteri. Dengan orang yang tak boleh buat, dengan isteri je boleh. Yang kedua, hobi tadrib al-faras. Buat latihan kuda. Kuda kita ni kita latih sentiasa biar dia hebat, boleh untuk berperang, untuk riyadah badani. Orang panggil riyadah tubuh badan. Sibaha, berenang, main panah melontar, jogging, apa lagi? Menggatih basikal, silakanlah. Semua itu termasuk dalam dia panggil kita. Untuk apa naik basikal ni? Nak kuatkan body. Sebab apa nak kuat body? Sebab nak melangkah ke masjid dengan begitu hebat. Ni tak tahannya basikal sampai 50 km, masjid 50 langkah tak sampai. Susah nak jawab depan Tuhan. Dengan ni tuan-tuan, semua jenis hobi-hobi tu dia panggil sedekah. Wa qimmatu zalik. Kemuncak daripada syahwat itu yang menjadi sedekah yang besar, jima'uz zauja biqasdil i'fafi wa talabil walad. Melakukan persetubuhan dengan isteri dengan niat i'faf. Apa i'faf? Nak jinakkan nafsu supaya tak tengok wanita lain, tak nak tengok bini orang, tak tengok apa benda lah yang semua wanita, dan juga nak menuntut walad. Pada waktu kita muda, sihat, boleh beranak, kita nak anak. Nak ramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila sudah anak pun, bini pun tak apa nak boleh beranak, dah orang panggil pencen, kita letak satu je kategori, i'fafun nafsi, nak baikkan jiwa kita. Nabi sebut Abu Azhar tadi, mungkin letak tempat halal, halal lah jadi. Boleh pahala. Begitu letak tempat haram, na'udzubillah, boleh pahala. Baiklah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tanda tuan-tuan, hadis ini sahih, dalam sahih Al-Jami' As-Saghir kata sahih, kullu syai'in laisa min zikrillahi lahwun wa la'ibun. Semua benda lain daripada zikir, ingat Allah, dianggap sebagai bermain-main, suka-suka je. Illa an yakuna arba'atan. Dengar ni. Kecuali 4 perkara yang disukai oleh nafsu dianggap berpahala. Apa dia? Mula'abatur rajuli mar'atah. Suami bersenda gurau dengan isteri, sedekah. Jadi musim-musim PKP ni perbanyakkan gurau-gurau ni. Jangan ada stres banyak sangat. Allahu Akbar. Ta'dibur rajul farasahu. Buat latihan kuda. Masyur rajuli bainal gharadaini. Kita berjalan di antara 2 target. Mana hajar, mana. Bermain panah. Wa ta'limur rajulis sibahah. Kita ajar orang berenang. Ini hadis ini dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik. Kita yang pergi kepada isu yang ke-6. Setengah orang ni rasa pelik. Pelik. Apa dia pelik? Abu Zar pelik juga. Ya Rasulullah, itu syahwat, suka-suka dengan isteri. Macam mana jadi sedekah? Dia ingat ke pahala ni, benda-benda yang berat-berat, pergi menyangkul, pergi itu baru jadi pahala. Kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbetulkan persepsi Abu Zar. Setiap amalan, dengan ni tuan-tuan, setiap amalan kamu mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, maka dia ibadat. Hadza sirrun la yattali'u alaihi illa Allah wahdah. Rahsia ini, rahsia mana? Rahsia benda ikhlas ini Allah saja tahu. Kalau betul kita ikhlas, maka dia menjadi satu ibadat kepada Allah. Dan tuan yang melakukannya boleh pahala. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada bodoh itu maknanya kemaluan isterimu pun ada sedekah kat situ. Kata di sahabat ni, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Orang ni suka-suka je. Orang Islam pun buat, orang kafir pun buat, hak gila pun buat, dan yang betul pun buat. Sama je ni. Sedekah. Nabi pun buat analogi. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Mu ingat ke tidak? Kalau pergi letak di tempat haram, bukankah dia berdosa? Sahabat kata, na'am. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Nabi kata demikian, kalau pergi letak tempat halal, dia juga berpahala. Hadis ini sahih para jemaah, duduk di dalam Sahih Muslim. Allahu Akbar. Demikian juga
kita paling jauhkan hati kita daripada berfikir kepada benda haram juga mendapat pahala. Sabda Nabi SAW, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Siapa dia berfikir nak buat benda tak baik, tapi dia tak jadi buat. Sebab apa tak jadi buat? Sebab polis ada, pencegah maksiat ada, SPR lah, dia tak buat. Sebab apa? Sebab takut pada Allah. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Ta'ala tulis untuk dia satu pahala yang lengkap, yang sempurna. Masya Allah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim sebagaimana disebut dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Fima tafaqa alaihi syaikhan. Baiklah para jemaah sekalian. Baik. Yang ketujuh, kita dapat kesan dalam hadis ini, dalam kisah ini menarik. Dia kata apa? Anna sadaqata la takunu fil mali wahdah. Sedekah itu bukan hanya terhad, bukan hanya duduk di harta saja sedekah. Kita kata kita begitulah persepsi kita sebenarnya, kan. Bila kita sebut sedekah, nampak fulus. Sedekah pegang poket kosong, mesti PKP nak kerja tak dapat. Allahu Akbar. Bal tata'adda. Nabi sebut dalam hadis ini, semua benda baik sedekah. Saya nak sedekah tak mampu. Tetapi banyak pejabat NGO. Tak kira NGO ada pejabat atau tak ada pejabat, kita kira. Pejabat penghulu, YB buka pejabat belakang tu. Pejabat gerobok makanan. Pejabat bantuan segera. Apa dia panggil ni? Food bank, masjid. Kita pergi daftar diri, bukan ambil barang, daftar diri nak mengagihkan barang-barang itu kepada orang memerlukan. Tuan, pagi sampai gelap bersedekah. Tanpa fulus. Kita cuma angkat plate, angkat plastik, angkat beg, pergi hantar ke rumah orang, sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, besarnya pahala. Kita duduk di bawah, masuk kategori kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda baik itu sedekah. Alhamdulillah, hadis sahih. Rawahul Bukhari an Jabir bin Abdullah. Semua benda baik sedekah. Tapi ingatlah, kalau dalam bab ibadat, jangan kata apa benda baik, apa salah. Dalam ibadat dia ada skill dia sendiri. Kita nak buat, kita kena ikut sunnah Nabi. Jangan kata ini benda baik, apa salah lah. Tak boleh. Benda baik dalam urusan keduniaan, urusan kita nak bantu orang, dipersilakan macam mana. Ini membuka pintu kebajikan yang luas pada kita. Kita boleh buat dengan kemampuan yang kita ada. Baiklah. Yang ke-8, bayangkan. Kalaulah roh Islamiah ini terpasak, tertanam, melekat dalam jiwa umat Islam dan menjadi amalan mereka, maka kita mengatakan masyarakat kita lah masyarakat yang terbaik. Kalau tidak, kita hanya meriwayatkan hadis, tetapi yang melaksanakan hadis ini siapa? Yang melaksanakan hadis ini orang-orang yang bukan Islam. Kita kata Jepun ke, pergi ke orang putih ke, pergi sana sini, tak ada masalah. Sampai kita di satu negeri, kita letak barang sini. Nak letak barang, nak pergi order makanan, contohnya. Tinggal handphone lah. Lupa handphone. Teman kita sebelah kata, tinggal je ustaz kat sini. InsyaAllah, entah mari esok ada lagi. Tempat kita yang ramai orang Islam, piyuh cotik atas kepala ni, tak ada akak pun go lagi, tak ada dah. Allahul Musta'an. Kita kata, ruginya kita belajar hadis, meriwayat hadis, tetapi kita tidak dapat melaksanakan dalam kehidupan kita, maka kita mengatakan kerugian besar bagi pihak kita, para jemaah sekalian. Apa nak buat? Kan nasib kita lah. Kita ada alat tapi kita tidak menggunakan alat itu. Baiklah, maka pintu-pintu kebajikan itu besar, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dia tanya satu hari, tanya sahabat, siapa dia hari ni puasa? Abu Bakar kata saya. Siapa dia bagi orang miskin? Abu Bakar kata saya. Siapa dia pergi solat jenazah? Saya. Abu Bakar belakang jawab. Siapa dia pergi ziarah orang sakit? Ana. Nabi kata apa? Majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-jannah. Tidak berkumpul perbuatan ini pada satu orang laki-laki mana-mana, perempuan mungkin ada tempat sesuai, ada tak sesuai kan, kecuali dia masuk dalam syurga. Hadis ini maka rawah Ibnu Khuzaimah, ini adalah merupakan hadis galakan yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuka pintu kepada kita supaya sentiasa menambahkan kebajikan, sentiasa melakukan benda-benda yang baik,
dan cakna dengan masyarakat kita. Tengok orang sakit kita ada, orang mati kita solat jenazah, orang semua tempat kita pergi, maka kita mengatakan itulah satu kelebihan yang besar. Maka kalau ini tersebar dalam masyarakat, maka tersebar al-hubbu wal wi'am. Para jemaah sekalian, yang kesembilan, inilah bentuk gambaran sebenar masyarakat Islam. Bentuk masyarakat Islam. Tetapi masyarakat kafir kita kata lebih hebat lagi, tidak semuanya. Masyarakat kafir hari ini kebanyakan ada setengah-setengah lebih kepada infiradi, lebih pada individu. Saya contohlah pengalaman saya pergi ke Jepun lah, cerita lain tu tak ada nak pergi dah. Orang Jepun ni dia tak suka bercakap dengan orang. Kalau duduk atas kereta api duduk diam, seorang dia duduk baca buku, dia baca, standard dia baca. Tapi dia tak mau tegur orang sebelah. Nak buang orang sebelah tak boleh. Kenapa? Sebab dia takut mengganggu kawan tu. Orang tu nak tegur kita takut ganggu. Akhir sekali jadi apa kita ni? Jadi patung lah. Patung sini, patung sini. Masing-masing pegang buku, pegang handphone. Islam tidak ajar macam tu. Mula-mula kita jumpa, Assalamualaikum. Apa khabar? Kaifa haluka? Apa khabar? Tanya khabar. Itu daripada gaya Islam. Maka kita mengatakan pendidikan Islam ini sangat luas, sangat besar, sangat komprehensif. Walaupun orang barat nampaknya mereka hebat, tapi sekarang ini menuju kepada infiradi. Sekarang ni zaman kita ni pun nampak-nampak ke arah tu juga orang Islam pun. Ada orang cerita ni keluar dalam cerita mana? Jiran sebelah rumah dia ni balik kampung. Orang lain mari bawa lori, mari ambil barang-barang angkat. Dia kata. Dia pula tolong angkat barang. Seminggu kawan tu balik, apa jadi rumah saya ni? Terbongkar habis ni. Bukan tuan pindah ke? Dia tak kenal tuan rumah sebelah tak sebelah. Inilah musibah yang berlaku dalam zaman kita kalau kita tidak tangani balik dengan ukhuwah Islamiyah, dengan abwabul khair yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, tubayyinu lana hikayah. Dalam hikayah ini telah menyatakan kepada kita bahawa jalan-jalan kebaikan itu luas. Kita pilihlah mana yang sesuai dengan kita. Ada orang sesuai dengan dia kuliah, mengajar, mendidik. Ada orang suka mengajar Quran, ada orang suka ceramah, ada orang suka tazkirah, macam-macam suka. Ada orang lah, saya tak pandai ustaz, habis saya suka pergi bantu orang. Ada orang bantu makanan, ada orang suka bantu bangunan, ada orang suka NGO masuk dalam hutan, pergi tempat orang. Kita kata dipersilakanlah. Sebagaimana saya riwayat satu kisah daripada Imam Malik apabila Al-Umari ajak dia beribadat, Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala bahagikan amalan kita ni seperti dia bagi rezeki. Jadi ada orang rezeki melalui kerja, bisnes, melalui kebun, melalui sungai, melalui laut, macam-macam rezeki. Kita pun sama juga. Ada orang rezeki dia banyak solat sunat. Ada orang banyak puasa. Ada orang banyak sedekah. Maka kita mengatakan pintu-pintu itu besar. Maka janganlah kita menata'awanu, kita berpakat tolong menolong sama-sama kita. Jangan nata'araku, jangan duk kelahi sama kita. Ini NGO ni perli NGO ni. Tak bantu orang, dia ada kerja dia. Yang ni perli yang ni pula. Kita kata janganlah saudara. Masing-masing bantu membantu, tolong menolong, lengkap melengkapi. Kalau saya di sini hanya saya bantu kuliah, tuan boleh bantu bawa barang-barang pergi orang miskin. Tuan boleh bawa barang masuk dalam pendalaman. Kita kata masing-masing kita lengkap melengkapi. Maka sempurnalah perjalanan masyarakat Islam. Alhamdulillah. Baiklah, tamatlah kita perbincangan kita dalam siri ini. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.